Hai semua, apa khabar? Sihat ke anak-anak murid saya? Saya harap semua sihat lah. Kalau tak sihat tu, cepat-cepat ambil ubat. Okay, minum air banyak. Okay, macam mana cuti you all? So far so good. I hope all of you in good situation. Okay, okay, apa saya nak cakap Okay, disebabkan keadaan kita sekarang ni yang tak dapat membuatkan kita hadir ke sekolah, kita kena cuti, tambah cuti lagi kan, bukan awak je cuti, saya pun cuti kan, sama-sama kita cuti. Tapi cuti itu tidak menghalang kita daripada untuk teruskan pembelajaran kita, betul tak semua? Okey, jadi oleh itu saya akan continue balik apa yang dah kita belajar sebelum ni. Okey, kalau sebelum ni kita dah masuk mengenai apa? Kumpulan 1 kita dah cover. Lepas tu kita dah cover juga untuk kumpulan 18. Awak semua ingat tak? Apa itu kumpulan 1 dan apa itu kumpulan 18? Kena ingat, okay? Jadi hari ni saya nak cover pula subtopik lain, iaitu kumpulan 17. Okay, kumpulan 17 ni terletak dekat mana? Kalau awak tengok dekat dalam jadual berkala unsur, saya tak dapat nak tunjukkan awak jadual berkala unsur sebab saya tak boleh nak print. And then keadaan kita sekarang duduk rumah, so saya sketch, raw sketch lah. Ini jadual berkala unsur saya. Okay, so far okay? Okay, dalam jadual berkala unsur yang kita start paling depan ni, kumpulan 1 betul? Kumpulan 1, 2, and then 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi untuk kumpulan 17, dia adalah terletak sebelah daripada kumpulan 18. Kita dah cover kumpulan 18 betul? Jadi 17 adalah sebelah dia. Kalau awak tengok jadual berkala unsur awak dalam buku teks muka surat akhir sekali, di sini terletaknya kumpulan 17. Apakah unsur-unsur yang terdapat di dalam kumpulan 17? Antara unsur-unsurnya adalah F. F tu apa? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, At dan juga TS. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai kumpulan 17. Hai, okey semua. Saya akan sambung balik. Okey, dalam kumpulan 17 juga dikenali sebagai halogen dan juga duiatom. Okey. Duiatom tu macam mana? Sama ke dengan duibahasa? Lebih kurang, duibahasa apa? Dua bahasa. Kalau duiatom, maksudnya dia ada dua atoms. Okey? Kumpulan 17, dia mesti dalam keadaan duiatom. Duiatom tu macam mana? Cl2, Br2, I2. Duiatom, dia ada dua atom. Nampak tak? Dua atom. Dua atom. Faham yang kat situ? Okey, bagus kalau faham. Jadi kita akan teruskan. Kalau macam before this, untuk kumpulan 1 dan juga kumpulan 18, benda yang kita cover apa? Sifat fizik dan juga sifat kimia. Benda yang sama kita akan buat dalam kumpulan 18 ni. Iaitu kita akan tahu sifat fizik dan sifat kimia dalam kumpulan 17. Kenapa kena tahu juga? Sebab setiap kumpulan dia ada berbeza sifat fizik dan sifat kimia dia. Sebab tu kita akan cover pasal benda tu. Jadi, kita masuk dulu sifat fizik. Nombor 1, dia berubah. Dalam keadaan bilik berlainan, berubah berlainan apabila turun kumpulan. Faham? Apabila turun kumpulan, keadaan dia berlainan. Tapi kena make sure benda ni dalam keadaan bilik lah. Dalam keadaan bilik, dalam suhu bilik. Apabila menuruni kumpulan, benda ni dia akan jadi lain. Maksudnya macam mana? Sama ada dia akan jadi dalam bentuk gas, cecair ataupun pepejat. Sebagai contoh, apabila dalam keadaan Cl2. Cl2 dia dalam keadaan gas. Okey? Cl2 dia dalam keadaan gas. Tapi satu information lebih untuk awak lah. Cl2 warna dia macam ni? Warna dia hijau kekuningan. Okey, dia macam nak hijau. Macam nak kuning. Tapi belum kuning. Bukan boleh hijau lagi. Tapi macam hijau kuning-kuning. Macam tu. Tapi macam mana pula dengan Br2? Kalau Br2, okey tengok sini Cl keadaan dia dalam keadaan gas. Tapi bila awak turun ke Br, iaitu jadi Br2, dia dalam keadaan cecair. Bukan gas cecair. Bila turun kepada Br2, dia jadi cecair. Br2 ni warna apa cikgu? Br2 tu dia macam warna perang kemerahan. Macam mana tu? Dia macam nak merah, nak ke coklat. Tapi belum coklat, belum merah sangat. Macam tu.
Gitu. Faham Lepas tu kita dah masuk CL, kita masuk BR. Masuk I tu. Saya tertinggal I dekat sini. Patutnya I. Ada I kat sini. Gitu. Ada I. I ni apa jadi kat I? I ni adalah dalam keadaan perpecahan. Warna dia macam ni cikgu. Warna dia macam hitam purple. Macam nak purple tapi hitam sikit. Faham kat situ? Jadi dia nak cakap kat sini, makin turun kumpulan, keadaan dia adalah berbeza. Sebagai contoh, Cl2 dalam keadaan gas. Kalau Cl2, saya tulis ni. Kalau Cl2 dia jadi gas. Kalau Br2 dia jadi cecair. Kalau I2 dia jadi keadaan perpecahan. Faham? Bagus. Kita teruskan. Yang kedua. Sini yang kedua. Sifat fizik dia yang kedua adalah daya tarikan antara molekul akan bertambah apabila turun kumpulan. Makin turun kumpulan, daya tarikan dia akan menjadi lebih kuat. Macam mana tu? Macam ni. Contoh saya dah buat. Kita bandingkan, saya buat dua. Saya bagi dua contoh ya. Sebab muat ni dua. Dalam satu kertas A4. Sebab tu saya buat dua sahaja. Saya minta awak faham Okey. Sebagai contoh, Cl dengan Br. Makin turun daripada Cl adalah 287 kepada Br 2887. Daya tarikan dia akan menjadi lebih kuat. Kerana apa? Dia nak tarik elektron yang paling hujung ni dekat dengan dia. Dia tak nak lepaskan elektron tu. Sebab tu daya tarikan dia makin kuat. Dia akan kuat lagi. Dia tak nak lepaskan benda tu. Okey, sebab tu dia kata makin turun kumpulan. Mana? Makin turun kumpulan, makin kuat daya tarikan dia. Jadi ada efek tak dengan takat didih dan takat lebur? Ada. Okey. Bila makin turun kumpulan, takat didih dan takat lebur dia akan makin meningkat. Faham? Samalah. Daya tarikan antara molekul bila turun kumpulan meningkat. Daya takat takat lebur dan takat didih bila turun kumpulan, dia pun makin meningkat. Ya Allah, muka saya ni kalau boleh dekat nak dekat lagi. Tak boleh. Okey. Bila makin turun kumpulan, makin meningkat. Kenapa dia makin meningkat? Kerana banyaknya tenaga haba yang digunakan nak melawankan daya tarikan ni. Kalau macam takat lebur, takat didih ni, kan kita macam nak buang dia kan. Contoh takat lebur Lebur tu apa? Daripada solid dalam keadaan perpecahan nak kita cairkan. Kita nak leburkan dia. Jadi, bila makin meningkat, makin turun kumpulan ke bawah, dia makin kuat kan. Sebab tu lagi banyak tenaga haba yang digunakan untuk pecahkan. Faham? Sebab tu daya tarikan makin kuat bila makin turun kumpulan. Apa saya cakap ni? Okey, macam ni. Takat lebur dan takat didih meningkat turun kumpulan. Senang cerita. Faham? Itu yang ketiga. Yang keempat, ketumpatan pun makin bertambah. Okey? Bila makin turun kumpulan, ketumpatan dia pun makin bertambah. Faham? Boleh ke nak mudahkan? Okey, cara mudahkan. Bagi saya padam kejap. Makin hitam muka saya. Bagi saya padam sekejap apa penting Sebagai contoh meringkaskan balik. Ini ringkasan untuk sifat fizik Kita masuk daya tarikan. Okey, makin turun kumpulan. Ni saya padam. Turun kumpulan. Okey. Dalam turun kumpulan, apa akan jadi? Daya tarikan akan bertambah. Faham? Bertambah. Takat lebur, takat didih apa jadi? Takat lebur dan didih pun bertambah. Kenapa bertambah? Sebab bila daya tarikan tu makin bertambah, lebih banyak takat lebur dan takat didih dia. Sebab apa? Banyaknya tenaga haba yang diperlukan untuk menguraikan dia. Faham?
Macam mana pula dengan ketupatan? Bertambah. Saya explain tadi ya. Bertambah. Faham semua? Jadi itu adalah ciri-ciri fizik di dalam kumpulan 17. Okay, kita dah lepaskan dah untuk yang sifat fizik. Okay, sekarang ni kita akan masuk pula dengan sifat kimia. Okay, dalam sebelum kita masuk mengenai tindak balas, saya akan terangkan dulu dekat awak mengenai elektron. Dalam kumpulan 17, apakah yang bermaksud dengan kumpulan 17? 17 itu bermaksudkan dia ada 7 elektron pada petala yang terakhir. Nampak? Dia ada 7 elektron pada petala yang terakhir. Seandainya saya ingin jadikan dia oktet. Oktet tu apa? Oktet tu adalah petala yang cukup 8. Betul? Kalau saya nak jadikan dia oktet, saya akan terima elektron atau saya akan buang elektron? Saya akan terima, betul? Dalam kumpulan 17, dia akan terima elektron untuk menjadikan dia oktet. Faham? Macam mana tu? Macam ni. Kalau asal dia 27, tapi saya nak jadikan dia oktet. Macam mana? Saya nak jadikan dia oktet. Macam saya nak jadikan petala yang terakhir dia ini 8. Pada asalnya, petala yang terakhir dia ada 7, tapi saya nak jadikan dia 8. Saya pun buat apa? Saya terima satu elektron, betul? Sebab itulah menjadikan dia sesuatu oktet, saya akan terima elektron. Bawa masuk. Baru boleh jadi oktet. Sebab itu, bagi mencapai oktet, kita terima. Bukan buang, kita terima satu elektron. Jadi, bila terima satu elektron, susah saya buka. Okay. Bila terima satu elektron, perubahan dia akan jadi X tambah dengan E minus. Elektron minus. Kenapa minus? Sebab kita terima. Okay? Kita terima. So, bila kita terima, dia akan automatik menjadi satu charge yang minus. Faham kat situ? X sebagai contoh. Saya ambil contoh F. Fluorine. Apa? Taklah Cl lah. Cl. Kan dia 27, 287 kan? Saya nak jadikan dia 288 macam ni. Saya akan ambil lagi satu elektron. Menjadikan dia Cl minus. Cl minus ni dia menunjukkan Cl tu menjadi 288. Macam ni. Faham? Saya ada Cl. Cl saya 287. Contoh Saya tak ingat 287. Okey, 287. 287. Tapi saya nak jadikan kat belakang ni sebagai oktet. Nak jadikan dia sebagai 8. Jadi saya akan terima elektron kan. Bila saya terima elektron, dia akan jadi Cl minus. Cl minus ni yang okey. E negatif kan. Negatif ni tak ada apa-apa nombor kan. Itu maksudnya ada satu je lah. Okey. So, bila saya terima satu elektron, automatik charge saya akan jadi Cl minus. Cl minus ini menunjukkan dia menjadi 288. Faham? Bagus. Okey, kat situ dah. Kita akan masuk pula tindak balas kimia di antara halogen dengan air, logam dan juga larutan alkali. Okey. Tindak balas antara halogen dengan air, logam dan juga larutan alkali. Untuk air, halogen tambah air akan menghasilkan larutan berasid. Macam mana tu? Halogen Cl2, awak tambahkan air, dia akan menghasilkan larutan yang berasid. Faham? Okey. Itu maksudnya. Yang kedua, untuk logam. Bila halogen tambah dengan logam, dia menghasilkan apa tu? Halida logam. Halida. Saya tak nampak apa nampak. Halida logam. Maksudnya kat situ, apabila halogen, mana antara ni dengan ni? Masa tu halogen awak. Ini halogen awak. Bila halogen awak bertindak balas dengan logam, Fe perpejal logam, dia akan menghasilkan halida logam. Faham kat situ?
Itu yang kedua. Pertama dah sudah, kedua dah sudah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah larutan alkali. Dalam larutan alkali, halogen akan bertindak balas dengan larutan beralkali untuk menghasilkan, saya tak nampak juga, untuk menghasilkan halida logam, halat logam dan juga alkali. Air. Dia akan menghasilkan 3 benda. Maksudnya antara ni mana satu yang halogen? This one halogen halogen. Halogen bertindak balas dengan larutan alkali. Ini larutan alkali awak. Macam mana awak nak tahu itu larutan alkali ke tak? Kerana adanya hidroksida. Okay, bila adanya OH kat sini, ini membawa maksud itu terdapat, itu adalah alkali. Faham? Bila halogen bertindak balas dengan larutan alkali, dia akan menghasilkan halida logam. Yang kedua, halat logam. Yang ketiga, air. Okey? Faham? Tiga je tindak balas halogen, iaitu antara air, logam dan larutan alkali. Faham kat situ? Bagus. Okey, kita masuk pula mengenai kereaktifan. Kereaktifan tu pula macam mana? Okey, yang terakhir sebelum kita habis. Kereaktifan tu macam mana? Okey, macam ni. Semakin turun kumpulan, jumlah petala awak makin banyak, betul? Contoh macam Cl ni dia adalah 287. Kalau bromin ni dia jadi 2887. Makin meningkat kan dia punya petala, makin banyak kan. So bila makin banyaknya petala, itu nak menunjukkan makin jauh jarak antara nukleus dengan petala awak yang terakhir. So, bila makin jauh jarak awak antara nukleus dengan yang petala yang terakhir, makin berkurang tarikan itu antara nukleus dan juga elektron pada petala yang terakhir. Okey? Macam tu je. Kiranya makin ke bawah kumpulan, maksudnya makin banyak petala. So, bila makin banyak petala, semakin kurang kekuatan nukleus untuk menarik elektron pada petala yang terakhir. Macam tu sahaja. Sekian, itu sahaja pembelajaran kita mengenai unsur-unsur dalam kumpulan. Nampak mak saya kat situ. Unsur-unsur dalam kumpulan 17. Saya berharap awak semua faham. Tak faham, beritahu macam break. And don't forget to subscribe to my channel. Tak adalah, saya ada channel. Okay, saya tunjuk awak macam ni je. Okay, that's all. Jumpa like